Saya rasa tak terkira banyaknya soalan yang saya terima berkaitan dengan topik yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu boleh atau tidak sunscreen dibersihkan dengan pencuci muka atau hanya menggunakan air sahaja. Saya rasa ini soalan penting yang perlu dijawab dan saya akan bincang dengan detail, dengan terperinci dalam video kali ini ya. Tonton, dengar betul-betul. Kalau kita faham fungsi sunscreen ya, sunscreen adalah bahan atau produk skincare yang kita pakai pada langkah terakhir sekali sebelum kita mengenakan makeup. Kalau pakai makeup, yang mana biasanya di pasaran memang ada hanya dua kategori. Satu tu ialah physical sunscreen, satu lagi adalah chemical sunscreen. Baik, fungsi sunscreen tak lain, tak bukan adalah untuk melindungi wajah daripada selaran sinar UV yang kita tak nak tu. Ya, sinar UV ni kalau lama-lama menyelar, maksud menyelar tu dia merosakkan muka kita, bukan saja pada bahagian luar kulit boleh terbakar, tetapi di dalam kulit juga tu, masalahnya sel-sel kulit juga boleh rosak. Dan dalam tempoh yang sangat-sangat panjang, kulit akan kering, berkedut, malah ada banyak bukti dan kajian sains yang menunjukkan terkena sinar UV berpanjangan tanpa perlindungan daripada sunscreen boleh menyebabkan kanser kulit. So you know now, and many times I have been repeating this many times kan, penting sangat-sangat nak pakai sunscreen tu ya. So hari ini kita bincang tentang cara membersihkan sunscreen, sebab saya terima banyak soalan tentang boleh atau tidak mencuci sunscreen ini dengan hanya menggunakan air atau pakai pencuci muka biasa saja. So persoalan ini penting atas dua sebab ya. Pertama, kenapa kita perlu jawab, saya perlu jawab persoalan ini. Pertamanya kerana isu kebersihan ya. Kita tahu sunscreen ni dia adalah meninggalkan residu. Kita panggil residu ni saki-baki. Kalau dibiarkan sikit, lama-lama jadi bukit. Oh, asyik suka berperibahasa je sekarang ni ya. So, bila dia lama-lama berkumpul, dia boleh berada di dalam pori-pori, terutama sunscreen yang jenisnya physical sunscreen. So, physical sunscreen, bezanya dengan chemical sunscreen adalah physical sunscreen ni mengandungi dua bahan, iaitu titanium dioxide ya, dan juga zinc oxide. Kryptonite tak ada, kita tak masukkan ya, itu Superman je. Superman pun takutkan benda tu kan. So kita nak bersihkan dia. So dua bahan ini dipanggil sebagai mineral semula jadi, yang mana kalau satu physical sunscreen tu ada dua bahan ini, atau paling pun dia ada satu, iaitu zinc oxide. Biasanya kita akan perasan sunscreen begitu, bila kita pakai dia akan meninggalkan macam kesan-kesan putih. People call it white cast ya, di atas kulit kita, kerana dia membentuk lapisan di atas kulit untuk melindungi wajah kita tadi daripada sinar UV. Itu pertamalah ya. Kita nak bersihkan betul-betul ya. Keduanya, isu ini muncul apabila lelaki tanya soalan, iaitu, "Puan, kami pakai sunscreen sebab dah faham tentang kepentingan sunscreen, tapi nak bersihkan macam mana? Adakah kami nak perlu buat macam perempuan, kena buat double cleansing, kena pakai wipe ke, micellar water ke, ataupun air je cukup, ataupun pencuci muka biasa je cukup? Sebabnya kami nak pergi solat." So, adakah tidak saki-baki ataupun the residue from the sunscreen ini boleh dibersihkan dengan sempurna hanya dengan menggunakan alat-alat ataupun teknik yang simple lah, guna air, guna pencuci muka? So, sebab itulah kita perlu jawab persoalan ini ya. Saya tidak mahu jawab persoalan ini berdasarkan apa yang saya kata tau. Jadi, hari ini kita akan bincang tentang cara mencuci wajah daripada saki-baki sunscreen ini dengan teknik yang betul berdasarkan kajian yang dibuat. Ada kajian khusus yang dibuat untuk menjawab metod paling optimal untuk membersihkan sunscreen. So, nama artikel ini, kajian ini adalah
akan muncul di skrin. Anda tonton dan baca saja. The optimal cleansing method for the removal of sunscreen, water, cleanser or cleansing oil. Okey, kita nak bincang tentang kajian ini, okey? Baik, disebabkan saya nak bercerita tentang metod paling berkesan membersihkan sunscreen tapi bukan from my own experience, not from everyone experience but from a scientific research, maka sebaiknya memang kita kena ambil sebiji-sebiji data, maklumat dan juga conclusion, rumusan daripada research inilah. Kita tak boleh potong-potong, okey? Research ni simple sahaja tetapi sangat bagus ya. Pertamanya dalam research ini diambil 20 peserta. Ya, bukan pelanggan, dia tak beli, peserta diambil dan muka mereka tu di-scan menggunakan satu mesin yang namanya Visia, ya. Visia, kalau Melayu dia Visia, ya, orang putih dia. Mesin ini scan yang mana nampaklah wajahnya sehingga ke tahap pigmen tu lah. Nak nampak sebab UV, sinar UV ni kalau kita pakai sunscreen yang ada bahan chemical ataupun mineral, terutama physical sunscreen, kalau dipakai dia akan ada macam saki-baki mineral tu dekat wajah. So memang alat ini, Visia ni, dia boleh mengesan kalau ada sunscreen itu, ya. So cara pertama dia ambil 20 orang, scan muka mereka, kemudian minta mereka pakai sunscreen, scan lagi, kemudian minta mereka bersihkan dengan air dahulu, kemudian scan, lepas bersihkan air, kemudian pakai sunscreen salah lagi, kemudian dibersihkan dengan cleanser biasa, pakai sunscreen lagi, kemudian dibersihkan pula dengan cleansing oil. Pakailah sunscreen lagi. Macam itulah proses dia berulang-ulang. Sunscreen yang digunakan di sini ada dua, sunscreen yang bersifat waterproof dengan sunscreen yang bersifat non-waterproof. Alat pencuci yang digunakan juga ada, bukan dua, ada tiga, ya. Water, normal cleanser dan juga cleansing oil cleanser lah. So apakah yang mereka dapati daripada kajian ini? Kalau kita pakai sunscreen tu, kita anggap wajahnya masih ada saki-baki 100%, ya. Cuci dengan air, sunscreen yang non-water resistant tadi dengan sunscreen yang water resistant, kedua-duanya tak hilang. Masih ada di wajah saki-baki the mineral, especially the mineral ataupun pigmen sunscreen itu, ya. Kalau guna pencuci muka biasa pula, ya, sunscreen yang non-water resistant, yang tak tahan air, macam itulah, ya, non-water resistant, yang dibersihkan adalah 84.4%. Yang berjaya dibersihkan, tapi ada baki lagi, ya. Kalau pakai water resistant sunscreen, cuci dengan pencuci muka biasa, yang dibersihkan hanya 63.2%. Maksudnya ada lagi banyak yang baki. Yang berjaya dibersihkan 63.2%. Mereka ukur dengan mesin, ya, bukan ukur dengan satu-satu tengok pori-pori itu, tak. Ada mesin khusus. Now, kalau bersih dengan oil cleanser, sunscreen yang sifat non-water resistant tadi, 86.6% berjaya dibersihkan guna oil cleansing, ya. Kalau pakai water resistant maksudnya waterproof lah, ya, water resistant punya sunscreen, bersih dengan cleansing oil cleanser, 94.2% berjaya dibersihkan. Banyak juga tu, 94. So, daripada kajian ini kita dapati bahawa tidak ada satu teknik pun yang boleh bersihkan sunscreen yang dipakai 100%. Diingatkan, ya, bila pakai sunscreen ni dia bukan sikit-sikit. Sunscreen ni memang kena pakai rata, memang tidak boleh sikit-sikit macam kita pakai BB cream ke foundation sikit-sikit, tak boleh. Dia kena rata betul-betul. Jadi bila membaca kajian ini, kesimpulan yang saya boleh dapat adalah kita perlu gunakan teknik gabungan. Teknik gabungan maksudnya mesti ada sifat pencuci muka atau oil cleanser ini, ada oil and water ni mesti digabungkan. Yes, memang betul. Ada orang bagi tahu kalau pencuci muka biasa je boleh puan, sebab pencuci muka biasa ni sifat dia surfactant. Surfactant bermakna di dalam pencuci muka ada bahan yang mana dia boleh memecahkan ketegangan permukaan. Maklumlah, especially kalau sunscreen yang jenis yang ada zinc oxide, titanium dioxide tu tadi, dia punya permukaan bukan senang nak cuci dengan air biasa. So mereka pakailah pencuci
pencuci muka sebab pencuci muka ni tadi ada surfactant, tapi tetap kajian ini menunjukkan tidak 100% tanggal. Kalaupun ada pencuci muka yang boleh bantu tanggalkan 100%, saya percaya wajah itu akan dengan mudahnya mengalami kekeringan sekiranya teknik itu digunakan secara berpanjangan. Jadi apakah ada pilihan kita dekat sini? Ya, untuk anda lelaki-lelaki muslimat sekalian. Pilihannya boleh pakai sama ada micellar water, sebab micellar water dia ada water content, ada oil content juga, ada surfactant juga di dalam itu. So dia boleh menjalankan kerja membersihkan sunscreen ini tanpa meninggalkan saki-baki itu. So pertama ya, kalau nak senang micellar water lah, ambil cotton pad letakkan. Kedua, guna teknik double cleansing. Kenapa teknik double cleansing bagus? Sebab oil cleansing ni lembut sifatnya, melembabkan, dia tak mengeringkan kulit. So pakai oil cleanser dulu, kemudian diikuti dengan cleanser yang biasalah ataupun kita panggil water based cleanser. So itu lebih lembut untuk kulit. Ya memang akan ambil lebih masa, but you are doing good things to your skin. Bila kita nak buat benda baik ni memang ambil masa. Alamak gitu ustazah sekali lagi. Okay, so istilahnya tak boleh malas lah, sebab kita kena protect kulit. There's no shortcut for cleansing also. Kajian dah membuktikan, ni bukan kajian lama tau, ni kajian pada tahun 2019. So I urge you, saya recommend you to read the kajian and decide on your own, especially kalau anda menggunakan sunscreen yang jenis physical sunscreen yang ada titanium dioxide dan atau ada zinc oxide di dalamnya. Perlukan pembersihan yang betul-betul optimal. Alright? Hope this useful. Kalau berguna, bagilah heart sikit kat ruang komen tu banyak-banyak. Okay? Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.